Generasi berilmu tinggi, berakhlak dan berbudi, menjadi insan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Sekali lagi kami di Kolej Teknologi Darul Naim mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada para penonton bersama saya dalam siri yang ketiga ataupun episod ketiga. Kita akan berbincang tentang kewangan peribadi dan juga keluarga. Dan sekira belum terlambat lagi lah untuk kami di studio ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina bagi rakan-rakan kita yang menyambutnya. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini luar pada biasa sikit. Biasanya saya seorang. InsyaAllah di mini studio kita pada pagi ini saya bersama dengan Encik Muhammad Rizauddin Noor daripada AKPK ataupun Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit Kota Baru. Beliau sebagai ketua di AKPK Kota Baru. Selamat datang Encik Riza ke studio kita di dalam rancangan pengurusan kewangan peribadi dan juga keluarga. Encik Riza ni merupakan orang yang memang dalam bidang lah, insyaAllah. Jadi kita akan menyentuh berbagai-bagai tips berkenaan dengan sebagaimana kami war-warkan, iaitu berkenaan dengan nak pinjam atau nak hutang. Beza ke pinjam dengan hutang ni? InsyaAllah Encik Riza akan sebut tentang apa beza pinjam dengan hutang, insyaAllah. Jadi para penonton semua, sebelum kita pergi berbincang seterusnya, hari ini sebagaimana biasa kita ambil masa sekitar 1 jam insya-Allah. Oleh kerana kita mula lewat sikit, kita akan habis juga lewat sikit, sekitar 1 jam. Formatnya saya akan kemukakan soalan dan insya-Allah Cik Riza akan bagi pandangan atau jawapan atau perbincangan, dan insya-Allah saya akan cuba ulaslah sekiranya terdapat apa-apa yang perlu saya hurai, khususnya dalam konteks syariah lah, Islamic compliance, personal finance dan juga pengurusan keluarga. Jadi sebelum kita terus pada tajuk kita pada pagi ini, iaitu nak pinjam atau nak hutang, saya inginlah tanya pada Encik Riza, minta beliau sebut sedikit tentang keadaan semasa, fenomena semasa, tentang gelagat kita di Malaysia. Gelagat kita di Malaysia. Kerana insya-Allah kalau para penonton, tuan-tuan puan, sesedari semua, kalau kita tengok di Malaysia ni, saya rasa mungkin di antara negara yang paling bertuah lah, kerana menyediakan sebuah agensi untuk membantu rakyat mengurus kewangan peribadi dan kewangan keluarga.
Jadi insyaAllah AKPK ni dah banyak buat kajian, macam-macam kajian. Jadi sebelum kita mula dengan tajuk kita pagi ni, saya ingin Encik Riza highlights pada kami semua tentang gelagat ataupun behavior hutang-hutang pinjam-pinjam di kalangan rakyat kita Malaysia. Jadi dengan itu, selamat datang Encik Riza dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Asri bin Yusof, Timbalan Ketua Eksekutif Kolej Teknologi Darul Naim. Terima kasih juga kepada pihak pengurusan KTD dan kepada para penonton sekalian ya. Selamat datang dalam ruang bual bicara kita pada pagi ini. Tajuk kita sebenarnya nak pinjam ataupun nak hutang. Sama ataupun beza dua perkataan ni. Tapi saya nak merujuk kepada soalan Dr. Asri tadi yang berkaitan dengan gelagat. Gelagat PA lah, tingkah laku lah, behavior rakyat kita berkaitan dengan pengurusan kewangan. Tapi sebelum tu, izinkan saya perkenalkan AKPK dululah. AKPK ni singkatan kepada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, ya. Sebuah agensi yang ditubuhkan oleh pihak Bank Negara Malaysia pada tahun 2006. Dan dalam kita membantu rakyat Malaysia khususnya berkaitan dengan PKP juga doktor ya, pengurusan kewangan peribadi ya. PKP juga pengurusan kewangan peribadi. Kita ada 3 fungsi utama. Yang pertama sekali kita menyediakan perkhidmatan pendidikan kewangan. Seperti hari inilah pendidikan kewangan kita akan berkongsi dengan rakyat Malaysia melalui hebahan media sosial, melalui taklimat bersemuka. Cuma mungkin masa PKP ni ada limitation sikit lah ya. Yang kedua, kita buat kaunseling kewangan. Maknanya kalau sebelum ni mungkin orang yang sebelum buat pinjaman, dia boleh dapatkan khidmat bagaimana untuk dapatkan tips dalam sebelum buat pinjaman, ataupun sebelum ni kita buat secara bersemuka. Tapi dalam masa PKP ni kita buat secara melalui telefon lah. Dan yang ketiga, bagi yang dah ada masalah kewangan, macam mana AKPK boleh bantu? Kita ada satu program khusus yang kita kenali sebagai program pengurusan kredit ataupun PPK lah. Jadi nak menjawab soalan yang doktor kemukakan tadi tentang gelagat, tentang behavior, tingkah laku rakyat kita dalam pengurusan kewangan, saya nak merujuk pada 2 fakta ni lah ya. Fakta yang pertama, kita lihat daripada dapatan kami yang mana mereka datang ke AKPK dan menyertai program pengurusan kredit. Maknanya yang datang ni dia ada masalah dalam buat bayaran hutang, mungkin hutang kereta, rumah, kad kredit, pinjaman peribadi ya. Jadi berdasarkan punca yang kita lihat kenapa mereka menyertai program ini, pertama sekali kita nampak punca-punca yang menyumbang kepada masalah kewangan ini adalah disebabkan oleh paling besar sekali ni doktor ya, pengurusan kewangan yang lemah. Iaitu merangkumi lebih kurang 36.5%. Maknanya mereka struktur atau buat penstrukturan hutang ni disebabkan oleh pengurusan kewangan yang lemah. Maksudnya mungkin mereka meminjam lebih daripada kapasiti. Ya, mereka pinjam mungkin lepas tu mereka lupa nak bayar ya. Dan yang kedua, kita lihat sebab yang kedua, punca yang menyumbang pada masalah ini disebabkan oleh kos hidup yang tinggi. Kita nampak harga barang ya, kos kehidupan ya, mungkin pada awal bila kita bekerja kos kita lain, bila kita dah berkahwin, dah ada anak ya, anak mungkin dah ramai, kos lain. Kos hidup kita akan meningkat dari semasa ke semasa ya. Ini menyumbang kepada 35.1%. Jadi 2 punca ni adalah penyumbang terbesar kepada mereka yang menyertai program AKPK, iaitu merangkumi lebih kurang 71.6%. Yang lain-lain tu ada lagi lah, contohnya perniagaan jatuh, lepas tu berlaku kematian dalam pencari nafkah. Lepas tu kita boleh nampak lagi kos perubatan yang tinggi. Tapi yang 2 tadi penyumbang tertinggi. Itu yang pertama, gelagat. Kita nampak dari segi gelagat pengurusan kewangan. Yang kedua, ini saya nak tengok dari segi mungkin kita boleh tunjuk kepada penonton slide
yang berkaitan dengan kajian yang telah AKPK buat ni, kita panggil FBES 18. Ini yang berkaitan dengan kajian yang kita buat. Dapatan daripada kajian ini saya nak berkongsi dengan penonton-penonton kita ya. Berdasarkan kajian yang kita buat pada 2018 yang kita panggil AKPK Financial Behaviour Survey ya. Okay, boleh tengok di skrin itu. Yang pertama sekali melalui dapatan ini kita buat kajian ke atas mengenai kesejahteraan keuangan bagi kalangan orang dewasa yang bekerja. Yang bekerja seperti kita ni lah doktor ya. Yang tak bekerja tak ada. Ini yang bekerja saja. Dan daripada kajian tadi kita boleh buat rumusan lah seperti berikutlah. Rumusan ataupun dapatan daripada kajian ini menunjukkan bahawasanya tahap kesejahteraan keuangan di kalangan orang dewasa yang bekerja di Malaysia ni berada pada tahap yang rendah. Masih banyak yang perlu diberi pertimbangan. Jadi apa yang kita lihat daripada daripada kesejahteraan keuangan tadi? Kita lihat dari segi sikap, attitude dia. Kita lihat juga dari segi tingkah laku, behavior dia. Dan kita lihat dari segi knowledge dia, pengetahuan dia. Kadang-kadang mereka ada pengetahuan, tetapi sikap dan tingkah laku tidak selari dengan pengetahuan yang dia ada. Contohnya bila dia beli kereta, dia tahu mungkin kalau dia beli kereta banyak akan menyumbang kepada masalah kewangan dia. Tapi bila nak beli ni, kemampuan dia mungkin dia akan sama ada keperluan atau kehendak. Jadi mungkin kalau dia ikut kehendak dia, tingkah laku dia tu ujung bulan. Mungkin dapat awal bulan, tapi saya rasa mungkin pada bulan ni khususnya sebelum hari raya ni, kita mungkin dapat gaji awal bagi kaki tangan kerajaan ya. Kita dapat gaji awal, mungkin kita ada 44 hari lagi untuk dapat gaji yang pada bulan berikutnya ya. Biasanya kita dapat gaji mungkin 25 hari bulan, tapi memandangkan perayaan kita dapat awal mungkin pada 10 seminggu awal, mungkin 10 hari bulan baru ni ya, 10, 9 ya. Tetapi kita nak sampai 25 hari bulan berikutnya, mungkin 44 hari. Bagaimana kita nak hadapi situasi ini? Kita nak gunakan duit kita mestilah dengan berhemat ya. Jadi daripada sini kita boleh lihat keberhutangan yang serius. Ia ada kaitan dengan produktiviti yang pertama sekali. Dia ada kaitan dengan isu integriti yang kedua. Yang ketiga, dia ada kaitan dengan isu rasuah, dengan isu penyelewengan, dengan isu tidak hadir bekerja, ponting dan sebagainya. Ini dia ada kaitan kalau kaki tangan mungkin ada keberhutangan yang serius ya. Jadi gaji kita ni perlu kita uruskan dengan sebaik mungkin supaya kita tidak berada di dalam perangkap hutang ya. Saya pernah dapat kes ni doktor, di mana ada peserta kita yang gaji mungkin agak okey, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. Tetapi itu gaji kalau kita tengok slip gaji sebelah kiri lah ya. Alhamdulillah doktor, sebelah kiri tu mana itu rezeki kita tu. Tapi bila kita tengok sebelah kanan tu, kita tengok sebelah kanan, kadang-kadang gaji baki yang tinggal ada 500, ada 1,000, ada kosong pun ada. Maksudnya bagaimana kita menguruskan wang gaji kita untuk sampai hujung bulan. Dapatan kita yang seterusnya, 3 daripada 10 rakyat Malaysia ni yang bekerja terpaksa meminjam bagi membeli keperluan asas. Maksudnya kalau keperluan asas kita lihat makanan, pakaian, tempat tinggal, kita beli rumah contohnya guna pinjaman, itu tak ada isu sangat. Tetapi kalau kita beli makanan, pakaian, bagi melancong contohnya, kita gunakan wang daripada pinjaman. Biasanya ini berlaku apabila dia buat pinjaman secara berterusan, overlapping dia panggil, buat pinjaman peribadi. Baru bayar 2-3 tahun, kita dah buat hutang yang baru ya. Kita tambahkan pinjaman yang lain. Mungkin kita ada 2, 3, 4, 5 pinjaman peribadi ya. Jadi overlapping ni lah yang menyebabkan kita kuatiri reboh beleping lah orang kata overlapping tadi. Yang ketiga, dapatan kita, yang seterusnya dapatan kita ni, wanita lebih cenderung untuk merancang perbelanjaan mereka berbanding lelaki. Ini kita bincang kemudian lah ini doktor. Hebatnya kaum wanita ni. Yang seterusnya,
mereka yang berpendapatan tinggi dilihat kurang merancang perbelanjaan mereka. Dan mungkin yang terakhir ni, 2 daripada 10 rakyat Malaysia sukar untuk menyimpan tambahan mereka yang berpendapatan bawah 2,000. Maknanya simpanan merupakan cabaran kewangan yang paling besar dalam hidup mereka. Ya, itu daripada saya lah, Doktor. Okey, sekian. Alhamdulillah, terima kasih. Cik Rizal, itulah apanya fakta ya. Itu satu fakta. Bukan agak-agak, bukan andaian, tapi fakta berkenaan dengan rakyat Malaysia. Jadi kita rasa agak sedih jugalah dalam keadaan gitu. 70 lebih peratus bermasalah disebabkan oleh keupayaan mengurus kewangan, dan juga satu lagi apa dia Cik Rizal? Kos hidup yang tinggi. Dan saya ingin sentuh sikitlah kemudian pada itu Cik Rizal dah sebut tentang kenapa. Kenapa ada beberapa sebab yang diberikan tadi, dan saya nampak yang utamanya lah berkaitan dengan sikap. Bermula daripada sikap, kemudian dia berakhir dengan menimbulkan masalah di tempat kerja, dalam keluarga dan berbagai-bagai lagi. Jadi masalah sikap ini satu masalah yang senang disebut tapi sukar untuk diubahlah. Senang disebut, sukar diubah. Dan kami kalau di Institut Pengajian Tinggi kita ada kelas, kelas etika, kelas pengajian Islam dan sebagainya. Jadi di situ kami mengajar, para pensyarah, para akademik mengajar. Tetapi jangan terkejut, di kalangan pensyarah, pengajar yang ramainya pun ada masalah sikap sehingga sukar untuk beramal dengan apa yang diajar. Jadi sekiranya masyarakat kita ada masalah dengan sikap, jadi apa-apa pun kita terpaksa balik pada asas, memperbetulkan ataupun mengubah sikap kita. Kalau selagi sikap itu tidak diubah, tidak dibetulkan, insya-Allah sukarlah untuk kita menyelesaikan masalah. Boleh selesai secara selesai orang kata tu tanda-tanda dia saja, bukan selesai ada asas masalah itu sendiri. Satu lagi yang menarik ialah tentang di antara lelaki dan wanita lebih ini kan. Bidang saya mikrokredit sebenarnya, dan kami dalam mikrokredit pun pinjaman diberikan kepada wanita. Dan insya-Allah itulah kekuatan Allah berikan supaya wanita, lelaki ataupun dalam keluarga lah, suami isteri bekerja sama, saling check and balance di antara suami isteri untuk pastikan perancangan kewangan dalam keluarga berlaku secara penuh berhemah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi Cik Rizal ya untuk penerangan tentang tajuk sebagaimana saya sebut tadi ya. Jadi antara nak pinjam atau nak hutang ni, mana satu nak, dan apakah beza di antara nak pinjam dengan nak hutang ni? Apa dah Cik Rizal? Silakan. Okey, terima kasih Doktor. Soalan dia dan tajuk kita pada hari ini pun sebenarnya merujuk kepada nak pinjam ke nak hutang. Jadi sebenarnya pinjaman ni secara asasnya konsep dia biasanya digunakan sebelum dia lulus. Maksudnya sebelum pinjaman lulus, kalau kita buat pinjaman, kita buat hutang, biasanya perkataan pinjaman ni dia akan kita akan fikir sebelum perkara tu lulus. Contohnya bila kita kata kita nak buat pinjaman rumah, contohnya kita nak beli rumah. Beli biasanya kena buat pinjaman Kita nak beli rumah. Jadi bila dikaitkan dengan pinjaman, biasanya orang akan rasa seronok dengan pinjaman. Seronok sebab kita dah bayangkan nak beli rumah. Seronok contohnya rumah apa yang kita nak beli tu. Kita nak beli contohnya rumah tu mungkin keluasan tanah kita 6,000 kaki persegi Mungkin rumah tu ada 5 bilik tidur, 5 bilik air Mungkin rumah tu keluasan rumah tu sendiri 3,000 kaki persegi Rumah yang ada pagar cantik yang kita boleh buat kolam renang, mungkin kita boleh buat cantik-cantik lah sekitar rumah kita tu. Jadi bila kita fikir pasal pinjaman, biasanya orang akan rasa seronok, orang rasa gembira, orang rasa inilah rumah impian, inilah rumahku, syurgaku Itu sebelum buat pinjaman tu. Maknanya kita akan berfikir tentang seolah-olah yang baik. Jadi seolah-olah kita fikir macam
syurga, ya. Macam kita bincang soal kelahiran, macam kita bincang soal soal kehidupan, benda yang baik semua kan. Tetapi bila pinjaman tu dah diluluskan, dia akan jadi lain. Atau kita ambil contoh bila nak beli kereta. Bila nak beli kereta, kita akan fikir buat pinjaman nak beli kereta, kita akan fikir kita nak bawa kereta tu. Kita rasa seronok bila naik kereta baru. Contohnya kalau kita tutup pintu kereta pun kita bunyi tutup kereta tu pun dah okey dah. Ya, berbanding dengan kereta yang kita ada sekarang, mungkin kalau bawa kereta pun mungkin bergegar contohnya Doktor. Jadi kita biasanya sebut pinjaman, kita akan rasa benda yang baik, benda yang seronok, benda yang hebat. Tetapi bila pinjaman tu sudah lulus, secara tidak langsung perkataan tu dia bertukar secara automatik kepada hutang. Biasanya orang dengan hutang ni dia jadi takut sikit. Dia jadi gerut, dia jadi tak berapa benda yang boleh memberi kesengsaraan. Perkataan yang baik tadi, sebabnya bila kita sebelum buat pinjaman, biasanya kita rasa semuanya boleh bayar. Tetapi bila pinjaman dah diluluskan, contohnya kereta Doktor, kita nak bayar 9 tahun contohnya. Baru bayar 2-3 tahun kita akan rasa lepas pada tu. Rasa apa? Rasa mungkin senang nak bayar. Rasa naik kereta tu okey, tapi nak bayar tu mungkin 9 tahun, boleh ke tidak? Ya, tambah-tambah kita ada beberapa buah kereta. Rumah umpamanya lagi lama, kena bayar mungkin 25 tahun, 30 tahun, mungkin ada bank yang bagi 40 tahun. Ya, cuba bayangkan apa-apa boleh berlaku dalam masa beberapa tahun. Mungkin daripada awal kita beli kereta, anak kita mungkin seorang. Lepas tu mungkin anak 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, mungkin 6 orang. Ada orang mungkin ramai lagi kan. Komitmen kita pun akan meningkat. Jadi perkataan tadi, pinjaman yang seronok tadi, bila dah bertukar kepada hutang, kita akan rasa diri pada masa inilah yang seronok tadi rasa tak seronok lah. Mungkin ada juga seronok tu. Seronok apa? Seronok matilah. Mungkin orang Kelantan kata ni. Ada nok tu. Tapi keadaan ini menyebabkan tekanan datang selepas pinjaman itu diluluskan. Jadi saya boleh kata bagi yang pilih untuk urus, InsyaAllah kehidupan mereka akan terjaga. Tapi bagi yang tersalah urus, kemungkinan mereka akan terperangkap dalam perangkap hutang. Dan inilah yang mungkin ada ruang kalau kita bantu mereka. Itu sahaja daripada penjelasan daripada saya, Doktor. Alhamdulillah, terima kasih Cik Rizal, jelas. Saya ingatkan macam mana pinjam ni, macam orang kata pinjam sesuatu nak kena hantar balik lah. Contoh pinjam kereta kena hantar balik kereta lah. Sebab pinjam kereta. Kalau hutang ni, hutang duit, bukan duit tu. Buat duit lain buat tak apa. As long as bayar lah kan. Jadi Alhamdulillah, para penonton semua kita jelas bahawa pinjaman bermaksud sebelum ianya diluluskan dan perasaan kita begitu gembira sekali dengan apa yang kita dapat peroleh hasil dari kita pinjam kan. Apabila pinjaman dah diluluskan, yang kita nak gunakan untuk daripada pinjaman itu dah dapat, contoh kereta ataupun rumah, dan kita mula bayar, dan pada saat itulah akan bermula, bukan semua ya, para penonton lah, orang yang tak pandai urus kewangan ni, bermula mimpi ngeri gitu ke? Mula mimpi ngeri insyaAllah. Jadi kalau kita pandai urus, tak ada masalah, kita boleh allocate ya, peruntukan sejumlah tentu untuk bayaran hutang, dan jumlah lain untuk kegunaan-kegunaan lain insyaAllah. Jadi sebut tentang hutang ini, dari segi syaraknya berhutang ini hukum asalnya insyaAllah adalah harus ataupun dibolehkan. Tak ada masalah, memang dibolehkan lah umumnya. Namun apabila kita perincikan sikit, dia tertakluk kepada hukum-hukum lain lah. Maksud saya, kadang-kala boleh, ada keadaan yang tidak boleh. Sebagai contoh, kita ingin buat pinjaman untuk beli kereta atau untuk beli rumah dia. Untuk beli rumah. Dan kita dalam keadaan mampu untuk beli cash pun. Cuma kita fikir cash ni nak simpan sikit untuk apa-apa sebab lah. Jadi masih lagi dalam kategori harus. Dalam kategori harus. Kalau sememangnya kita tak mampu untuk beli cash sebuah kereta dan kita nak hutang, juga harus.
Kena ingatlah maksud arus ini cara ataupun kaedah yang digunakan untuk buat pinjaman itu ialah kaedah yang sah ataupun dibolehkan oleh syarak. Mentang-mentang kata boleh, pergi mana-mana pun boleh, riba pun boleh, tak boleh. Harus dari segi membuat pinjaman. Kaedahnya mestilah yang diluluskan oleh syarak. Ada setengah keadaan mungkin dah sampai peringkat wajib berhutang. Katakan kita berada dalam satu komuniti, luar negara lah contohnya lah. Di situ tidak ada perbankan Islam. Perbankan Islam. Kita dalam keadaan yang sangat memerlukan kereta. Perlu pada rumah. Benda-benda yang basic. Jadi dalam keadaan itu, insya-Allah dah sampai peringkat mungkin kita wajib. Kalau kita tidak ambil hutang, tak ada tempat tinggal. Tak ambil hutang, tak pinjam kereta, tak boleh pergi kerja, menimbulkan masalah yang lagi besar. Diukur dari sudut maqasid syar'iyyah. Dari sudut menjaga akidahnya, menjaga nyawanya, menjaga keturunannya, menjaga akalnya, dan ada satu lagi 5 dalam maqasid syariah itu. Jadi dalam keadaan begitu, pinjaman telah menjadi wajib. Dan begitulah seterusnya ada keadaan kita katakan dibolehkan, harus tadi, dan sebagainya. Haram kalau saja nak minjam dan pinjam pula menggunakan kaedah yang tidak syarak, itu haram, tak bolehlah. Jadi walaupun keadaannya nampaknya terutamanya sebelum daripada musim norma baru ni lagi, pinjaman dah jadi satu norma. Jadi Cik Rizal, dalam keadaan seumpama itu, bolehkah kita selaku masyarakat ni yang insya-Allah seolah-olah kita macam dari segi hukumnya harus dan kita perlu buat pinjaman, bolehkah kita menilai keadaan kita yang bakal buat pinjaman, kesihatan kewangan kita dan bagaimana kita nak buat pinjaman, supaya lepas kita nilai kesihatan kewangan kita, kedudukan kewangan kita, dan kita buat pinjaman dengan cara yang baiklah. Maksudnya baiknya sebelum dapat kita suka, lepas dapat kita guna pinjaman berkenaan untuk rumah, kereta dan sebagainya, kita masih lagi orang kata suka, boleh bayar dengan baik, boleh guna kemudahan itu dan boleh hidup dengan keluarga dengan cara yang aman dan aman, insya-Allah. Jadi mohon Cik Rizal untuk perjelaskan lebih kurang kesihatan kewangan dan bagaimanakah untuk buat pinjaman dengan cara yang berhemah. InsyaAllah. Silakan. Terima kasih Dr. Asri. Kesihatan kewangan kita, kesihatan fizikal pun kita kena jaga, terutamanya waktu pandemik COVID. Kalau kita dapat pengajaran ataupun learn lesson daripada COVID-19 ni, yang pertama sekali, health is wealth. Maknanya kita kena jaga kesihatan kita. Yang kedua adalah kesihatan kewangan kita. Sebab masa ni lah orang dah terfikir tentang ada tak duit untuk kita gunakan untuk kita gunakan semasa musim COVID ni. Berapa simpanan yang kita ada? Nak cari rezeki kat mana contohnya kan? Sebabnya ramai yang mungkin hilang kerja akibat daripada tempat bekerja ditutup ataupun operasi kecil. Jadi salah satunya adalah kesihatan kewangan kita. Kita kena jaga. Okey, pinjaman tadi, kalau kita rujuk pinjaman sebelum lulus, dia jadi benda yang baik. Lepas tu jadi hutang. Tapi istilah pinjaman dan hutang ni benda yang sama. Cuma digunakan mungkinlah, kita kata mungkin, dalam situasi yang berbeza. Tapi kadang-kadang boleh digunakan dalam situasi yang sama. Bagi menikmati pinjaman, supaya kita sentiasa boleh bayar, dia kena ada tips dia. Kita kena ukur baju di badan sendiri. Yang pertama sekali kita lihat pinjaman ni boleh menyebabkan kita mungkin jadi kaya atau kita jadi miskin ataupun muflis. Dia ada dua-dua. Kan? Orang kaya pun meminjam. Orang yang muflis pun mungkin sebelum ni, bukan mungkin lah, dia pun buat pinjaman. Cuma bagaimana nak memastikan. Contohnya, saya ada kisah seorang pelanggan saya ni, dia berkongsi dengan saya, dia bermula dengan beli rumah kos rendah. Dia beli 50,000, lepas 5 tahun dia jual, dia dapat lagi kenaikan hartanah, dia dapat 100,000, dia beli rumah yang lain, dia laburkan, bila dia dapat duit tu, dia buat pelaburan lagi, beli 2 rumah lagi, lepas tu dia jual lagi, dan akhirnya dia memiliki beberapa buah rumah.
Kalau kita buat cara itu, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan dapat manfaat dia. Maksudnya, tapi kalau kita terjebak dengan perangkap kewangan, kita akan ada masalah. Kita akan jadi terperangkap dalam perangkap hutang. Jadi kita tengok ya, orang Kelantan lah ni doktor bagi tahu ya. Okey, sekiranya kita meminjam secara berhemat, kita akan dapat faedah dia doktor. Faedah dia banyak lah, kita rasa selesa, kita rasa hidup ni indah kan. Tetapi jika kita meminjam tanpa ikut peraturan dia, tidak berhemat, ini orang Kelantan kata, kita akan dapat faedah dia. Tadi meminjam secara berhemat dapat faedah. Tapi kalau meminjam tidak berhemat, kita boleh faedah. Ya? Jadi saya nak kaitkan dengan tips berhutang. Yang pertama sekali, dua keadaan di mana kita yang menilai diri kita. Yang pertama kita nak nilai macam mana? Ini saya minta kita tunjukkan pada di skrin peraturan meminjam. Kita cuba tengok peraturan meminjam. Cuba boleh tengok di skrin tu. Yang pertama sekali, kita nak meminjam ni kita jangan bergantung kepada pihak yang memberi pinjaman untuk menentukan kelayakan kita. Tengok sebelah kiri yang pertama sekali tu. Kita nak meminjam pastikan tujuan produktif. Kalau kita dah ada kereta sebuah kan, 2 buah mungkin, kita nak beli yang ketiga, kalau dia memberi pulangan pada kita, okey. Tapi kalau dia memberi penangan, kita kena tangguh, jangan beli. Sebab dia akan memberi masalah kepada kita. Yang saya boleh kongsikan lagi, ya, kadang-kadang kita ditawarkan pinjaman, contohnya 200,000 pinjaman peribadi. Mungkin kita layak pinjaman, tapi kita ni, adakah pinjaman kita ni untuk tujuan produktif? Kalau tidak produktif, jangan ambil pinjaman tu, ya. Yang kedua, kita kena mengikut kepada kemampuan. Saya nak merujuk kepada satu kisah daripada pelanggan saya dulu. Saya panggil dia Pak Cik, ya. Dia beli kereta ni pada umur hampir bersara, doktor. Kalau bersara umur 60 ni, beli umur 59 tahun. Jadi masa tu gaji dia saya tengok dalam sekitar 1,500, ya. Jadi bila dia bayar kereta tu dalam 500 ke 600. Bila dia bersara, dia dapat pencen separuh daripada bersara dia tu, dalam 700 lebih. Tetapi kereta yang dia pinjam tu, dia kena bayar 9 tahun. Jadi kalau kita tengok kepada nombor 2, komitmen dia tu, kemampuan dia tu, dia mampu untuk tahun pertama saja. Tetapi apa berlaku untuk tempoh 8 tahun tadi? Saya tanya Pak Cik tu, kenapa Pak Cik beli kereta ni walaupun dah nak bersara, dah tempoh setahun? Dia kata dia perlu beli kereta ni sebab dia tak pernah merasa kereta baru sepanjang dia hidup. Dia kata sebelum dia meninggal, dia kata dia nak rasa beli kereta baru. Okeylah, saya kata Pak Cik, sekarang Pak Cik dah rasa bawa kereta baru. Dia kata dah rasa. Sekarang apa yang Pak Cik rasa? Dia kata rasa tak boleh bayar pula. Itu rasa yang kedua. Maknanya rasa kemampuan kita ni mesti sampai 9 tahun kalau kita beli kereta. Kalau rumah tu 30 tahun mungkin. Itu kereta kalau kita beli tujuan untuk cari rezeki. Kan? Tapi kalau lepas kita bersara, mungkin kita tak cari rezeki dan melalui pergi ulang-alik. Mungkin kita boleh kata cari pasal lah lepas pada tu. Ini yang kita nak elakkan. Saya. Contohnya, kalau beli kereta untuk tujuan produktif, nak pergi pasar malam, okey lah. Kalau kita tak ada kereta, itu okey. Tapi pasar malam mungkin naik motor pun boleh kan. Tapi kereta ni satu keperluan. Tapi kalau banyak, dia jadi kehendak. Ya. Untuk kita buat berniaga yang dapat pulangan, itu okey. Tetapi tengok juga, kadang-kadang kita berniaga pasar malam tapi kita beli yang tidak sesuai dengan perniagaan kita kan. Contohnya kita beli benda yang mahal, contohnya sepatutnya mungkin kita beli van tapi kita beli kereta mewah yang tidak sesuai dengan perniagaan kita. Mungkin itu bukan keperluan, ya. Jadi hutang ni dia boleh jadi hutang baik dan hutang jahat kepada kita. Kita lah yang buatkan hutang tu sama ada baik ataupun jahat. Dan yang ketiga, komitmen kita lah. Kita mesti bertanggungjawab terhadap pinjaman kita buat, ya. Kita jangan wariskan hutang kepada waris kita. Bila kita kata bertanggungjawab, kita kena ingat bila tarikh matang dia kena bayar, berapa angsuran dia, kita ambil pinjaman ni berapa tahun. Kalau kereta 9 tahun, kita kena bayar. Kalau rumah 30 tahun. Kalau pinjaman peribadi mungkin 10 tahun. Kita kena ingat bila tarikh matang, berapa angsuran, bank mana. Kita jangan buat-buat tak tahu. Kita kena tahu, kita wajib tahu. Dan hutang ni wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Itu jelas. Jadi kadang-kadang kita beli kereta ni, ialah kadang-kadang bank tanya, cik mampu tak bayar bulanan ni? Kita mungkin salah faham bulanan tu. Kita bayar sampai bulan 6 je.
Bulan 7, 8, 9 tak bayar. Sebab apa? Salah faham. Dia kata bank tanya sampai bulan 6. Bank tanya bulanan, ansuran ya. Salah faham. Jadi itu dari sudut kita, doktor ya. Dari sudut bank, biasanya dia nak bagi pinjam, dia tengok yang sebelah kanan tadi. Cuba kita rujuk balik kepada peraturan meminjam dalam slide kita tadi. Mungkin kita boleh tunjukkan lagi kedua slide. Apa yang bank lihat bila nak bagi pinjaman kepada kita? Bank akan lihat kita nak pinjam ni tujuan apa. Kalau kereta, dia adalah pinjaman kereta. Kalau rumah, ada pinjaman perumahan ya. Sebelah kanan boleh kita tunjuk balik yang slide yang tadi, yang sebelum tu ya. Bank akan lihat tujuan kita meminjam ya. Kalau kad kredit, dia boleh bagi kad kredit dan bank akan nilai risiko kita. Yang kedua, bank akan lihat keupayaan kita nak bayar balik. Ya, macam mana kesesuaian dia, bank akan tengok aliran tunai kita, gaji kita berapa yang kita bayar, komitmen yang lain. Dan yang ketiga, bank lihat kepada sejarah pembiayaan kita lah. Ada tak rekod kita mungkin sebelum ni tak bayar hutang? Biasanya bank merujuk kepada CCRIS dia panggil. Central Credit Review Information System ataupun laporan kredit. Dan mungkin bank rujuk pada CTOS, Credit Tip of Service. Nak tengok sebelum ni kita berhutang ada tak rekod yang pernah kita tak bayar ya. Okey, yang paling utama bila kita nak berhutang ni doktor ya, kita mesti ikut nisbah yang sesuai. Nisbah, mungkin individu A berbeza dengan individu B. Nisbah dia jangan lebih 40% daripada pendapatan bersih kita. Contohnya kalau kita ada pendapatan 1,000, yang mudah 40% daripada 1,000 tadi 400, kita reserve untuk bayar ansuran. Semualah. Tapi kalau 5,000, 40%, 2,000. Untuk semua hutang. Ya. Termasuk potong gaji, termasuk bayar mungkin bayar rumah, bayar kereta, mungkin kita bayar direct dekat bank. Kalau bahasa kita orang pakai bayar tang ya, bayar tang mungkin bayar kaki pun ya, yang kita bayar yang lain-lain lagi ya, yang hutang kawan kita ke contohnya ya. Ya, 40% sebagai asas dia kita nak berhutang. 60% lagi tu untuk lain-lain tujuan kos hidup kita. Contohnya apa dia? Untuk kita guna untuk kita bayar kos pengangkutan, utility, makan minum. 50%, 10% lagi untuk simpanan ya, untuk kita sediakan dana kita. Okey, kita pergi kepada sebab-sebab kenapa ramai yang berhutang. Boleh kita tunjukkan dalam slide ya. Mungkin kita boleh tunjuk sebab yang pertama sekali kita lihat tamak lah ya. Ada yang terpedaya dengan skim cepat kaya ya. Dulu skim cepat kaya ni banyak Macau scam kalau kita lihat ya. Skim cepat kaya ni melabur 300.5 boleh 3,500 ataupun melabur 5,000 dapat 50,000 dalam masa 24 jam. Benda ni menarik orang. Orang sendiri pun tertarik. Dan ada juga penipuan keuangan. Dia ni terpedaya. Macam contoh Macau scam tadi, love scam ataupun puzzle scam. Saya ada kes baru ni doktor. Dia terjebak dengan skim penipuan di mana dia telah buat pinjaman hampir 400,000 dalam masa 3 bulan dan semua pinjaman dia lulus dan dia telah bagi kepada orang tu 586,000. Dia transfer duit dekat orang tu. Orang tu menyamar sebagai anggota penguatkuasa ya, terlibat dengan pengubahan wang haram dan dia cagarkan barang kemas dia hampir 100,000 di bank. Jadi semua sekali melalui pinjaman dia dapat tadi, dia bagi dekat orang tu. Jadi masa tu gaji dia sekitar 5,500. Sekarang ni dengan tolak apa yang dia bayar dekat bank pinjaman tadi, baki dia tinggal 500 ya. Dia terlalu percayakan kepada orang tu. Itu yang pertama sekali sebabnya. Yang kedua ni gaya hidup lah doktor. Ada orang ni dia hidup dia macam gila kaya. Kalau dia betul-betul kaya gila tak apa. Dia memang duit banyak ni. Kan kereta mewah okey. Maknanya dia layak duduk kat situ, tapi yang berfikiran kita kata gila kaya ni, posting dalam FB, pergi situ melawat luar negara sebelum ni, contohnya makan tempat restoran mewah ya, sedangkan pendapatan dia tidak seberapa. Ini yang jadi masalah ya, biar papa asalkan bergaya ya. Saya ada kes di mana pelanggan saya ni memiliki 35 kad kredit. 35, dia seorang je ada, di mana hutang dia
satu institusi keuangan dia boleh bagi beberapa kredit kad. Bukan satu, kadang-kadang boleh sampai 5 sebab dia ada banyak beza ya. 5, 10 mungkin pinjaman. Kad kredit saja pun beberapa boleh bagi ya. Yang pelanggan saya tadi hutang dia saya tengok 816,000 tapi berdasarkan rekod dengan saya ada yang sampai hutang kad kredit saja boleh mencecah juta pun ada. Kredit sahaja, belum campur hutang yang lain ya. Jadi ada juga pelanggan saya jumpa saya, dia ada 15 buah kereta. Dia datang tu dia minta saya untuk struktur kereta dia kan. Semua kereta idaman kita ada pada dia. Dan saya tanya, betul ke kereta dia? Adakah dia used car? Tak, dia memang kereta dia. Kalau dia tu used car tak apa kan? Ini kereta dia. Jadi kereta yang kita nak pun ada dengan dia. Jadi ini keadaan kalau kita betul-betul kaya gila, maksudnya kita mampu, tidak salah kita memiliki banyak pun. Tapi keadaan yang kita tidak kaya gila tadi menyebabkan mungkin kita terjebak ya. Dan yang lain doktor kan, sebab-sebab dia kalau kita boleh share lagi, tersasar ni maknanya kurang kesedaran. Kita tengok tadi fakta tadi yang datang ke AKPK, lemah pengurusan kewangan ni merupakan punca utama. Di sini kita tengok kadang-kadang kita suka buat overlapping, kita gali lubang tutup lubang. Ini bukan gali sekali je, banyak kali gali ni. Mungkin lama-lama kita pun dalam lubang tu. Mungkin nak keluar tu tak boleh sebab terlalu dalam kita berada dalam lubang. Yang kita khawatir ni ada orang kampus lubang tu. Jadi tak boleh keluar kita kan. Nah, itu yang kita khawatir, kita dah terperangkap, kita tak boleh keluar dan kita akan hidup dalam orang kata masalah keuangan tadi selama-lamanya. Hidup dalam hutang, bukan dalam hutan. Hidup dalam hutang, maknanya hutang keliling pinggang lah orang kata. Bukan pinggang dah, rumah dah keliling ni. Okey, jadi kalau kita rujuk sini, Imam Al-Ghazali ada bagi tahu doktor. Saya nak quote yang Imam Al-Ghazali. Kebahagiaan apabila seseorang mampu menguasai nafsunya dan kesengsaraan apabila seseorang itu dikuasai oleh nafsu dia. Dan bila kita nak berhutang, tadi tips dia, itu apa yang bank lihat dan sebab macam ni. Dan kita kena ada matlamat akhir doktor. Matlamat akhir kita nak bebas hutang. Bila kita nak bebas hutang, pastikan matlamat kita tadi selari dengan tindakan. Yang doktor tanya tadi, tindakan kita kan, sikap kita mesti selari dengan matlamat kita nak bebas hutang. Kalau kita dah ada hutang, kita nak bebas, kita nak matlamat kita. Contohnya saya bagi tahu, kalau kita ni nak sihat, nak kurus lah. Matlamat kita tu nak sihat, nak kurus tu. Tindakan kita mesti kita kena makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit. Ya, bukan sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Dia tidak mencapai matlamat kita. Tersasar. Yang jadi sasaran matlamat tadi, tersasar sasaran kita. Sama juga matlamat kita, kalau kita nak bebas hutang, kita kena pinjam sikit-sikit. Pinjam sikit-sikit. Jangan sikit-sikit pinjam, sikit-sikit pinjam. Itu dah tersasar. Ini matlamat kita ya. Jadi kita boleh tanamkan dalam diri kita supaya kita suatu hari nanti bebas hutang. Nak tahu bebas hutang ni seronok ke tak seronok? Cuba kita bayangkan masa kita dapat moratorium lah. Masa kita dapat moratorium baru ni, kan? Seronok tak? Dapat gaji 5,000, 10,000, 15,000, tak payah-payah hutang. Seronok tapi 6 bulan je. Tetapi ada orang yang dapat sampai sekarang. Masih lagi seronok sebab itulah sebenarnya bebas hutang. Tapi sementara saja. Tapi yang nak berkekalan, kita kena ada keazaman, kita kena setkan dalam minda kita, tindakan kita mesti selari dengan matlamat kita tadi. Kita mahu bebas hutang. Sikit. Bagi spesifik contoh matlamat dan tindakan yang selari. Matlamat dan tindakan. Okey, saya bagi contoh lah kalau matlamat kita kan. Pertama sekali, kita ni biasanya kehendak kita banyak. Saya ambil contoh kalau kita buat personal loan kan, pinjaman peribadi. Kita ambil tu mesti ikut tujuan produktif. Tindakan kita tadi, jangan kita buat bayar baru 2 tahun, 3 tahun, kita pun nak buat pinjaman yang baru. Sedangkan pinjaman baru tu tidak perlu pun. Tapi bila katalah ada pihak yang menawarkan pinjaman baru dekat kita, dia kata, Encik dah, pinjaman Encik ni dah bayar 2 tahun ni, Encik layak dapat 200,000. Contoh, dia kata kita layak.
Biasanya kita dengar layak ni kita rasa hebat kan. Tetapi pinjaman tu kita tak perlu pun. Jadi tindakan kita tak payah buat apa-apa kan. Kadang-kadang kita tak buat apa-apa ni boleh menyelamatkan kita. Tapi bila orang tawarkan kita 200,000, kita pun mula ambil tindakan. Seronok dapat pinjaman seterusnya. Jadi inilah yang menyebabkan kita terperangkap. Biasanya kita ambil, suatu hari nanti kita akan ambil lagi pinjaman lain. Sebab pinjaman ni bukan hanya merujuk pada pinjaman peribadi. Banyak lagi pinjaman lain yang ada di pasaran. Orang nak kahwin pun ada pinjaman. Ya, pinjaman beli barang-barang barang-barang dalam rumah. Ya, semuanya nak beli TV contohnya doktor dia panggil apa? Teknologi HD kan. Pinjaman pun ada HD. Mana HD tu hutang dulu. Pun jangan ambil benda tu, ya. Okey. Itu sajalah daripada saya doktor ya. Terima kasih panjang lebar penjelasan tadi tentang kesihatan kewangan. Senangnya kalau kita pergi untuk cek kita punya kesihatan, dia letak kat sini kan. Bagaimana untuk membuat pinjaman secara yang berhemah. Jadi ingat ya, 40% sahaja. 40% sahaja. Bagaimana kalau contohlah saya pendapatan 2,000, Cik Riza 4,000, 40% bagi saya 2,000, ialah sekitar 800. Bagi orang 4,000, 1,600. Jadi dia lagi banyak lah. Ataupun macam mana. Jadi saya rasa kalau begitu, biasanya, kalau ikut pepatah Melayu kata, lagi besar periuk, lagi banyak dia punya kerok dia tu. Lagi banyak. Biasalah kan, kita berpendapatan sederhana, corak perbelanjaan, gaya hidup kita sederhana. Bagi mereka yang berada di kategori yang lagi tinggi, pendapatan nampak besar, gaya hidupnya berbeza daripada kita. Dan begitulah yang lagi rendah, pendapatan 1,000 saja. 40% maknanya 400. 600 sesuai dengan gaya hidup, cara hidup mereka yang berada di kategori itu. Dan saya ingin highlight sikitlah tentang hutang jadi pusaka. Cik Riza sebut tadi, jangan sekali-kali jadikan hutang sebagai pusaka. Mewariskan ni. Dan ini maaflah, saya pernah lah, mungkin sekarang masih ada, wallahualam. Ada institusi perbankan beri pinjaman yang boleh diturunkan kepada anak. Saya kata, macam tu yang agaknya Cik Rizal sebut tadi, pusakakan pinjaman anak. Nak beli sebuah rumah ni rumah besar, harganya katakan kalau dululah 1 juta memang yang dah agak ni lah. Sekarang ni 1 juta tak ada apa dah, rumah memang biasa sangat lah. Dengan kemampuan, pendapatan kita tak layak. Jadi kita panjangkan hutang itu sampai 40 tahun. Umur masa tu dah katakan 40. Kan? Takkan sampai 10 tahun. Jadi ada kemudahan di luar sana yang mana hutang kita tu 40 tahun tu kita bayar sekitar insya-Allah 20 tahun, 30 tahun, kemudian diwariskan. Ini jenis waris ataupun pusakakan hutang ya. Itu tengoklah, saya rasa kurang selesa dengan cara itu. Lebih baik kita ambil apa yang kita dapat, aset yang kita dapat. Lagipun sekarang ni kalau pinjaman rumah diwajibkan untuk ambil insurans kan. Sekiranya meninggal, insya-Allah pihak insurans akan selesaikan. Maknanya kita pusakakan pada pewaris harta yang telah bersih, gitu kan. Dan dalam pengiraan faraid pun kita kena ingat, apabila meninggal seorang, di antara perkara yang perlu diselesaikan sebelum pusaka itu, sekiranya ada aset dibahagi-bagikan ikut faraid, hutang perlu diselesaikan dahulu. Dengan ada beberapa perkara ya. Hutang perlu selesai dahulu, nazar perlu selesai dahulu, dan rasanya allocation untuk sekiranya si mati itu mampu untuk pergi haji dan sebagainya. Jadi jangan sekali-kali warisi ataupun pusakakan hutang kepada waris kita insya-Allah. Dan satu lagi yang menarik insya-Allah ialah tentang hadis yang sahih, iaitu walaupun mati syahid, sekiranya hutang masih ada tak selesai, dia tak dapat kategori ke syurga tanpa hisab. Hutang perlu selesai dulu. Jadi begitu pemurahnya Allah Ta'ala untuk kita manusia, kita mesti selesaikan urusan dengan manusia. Hatta syahid pun kalau ada hutang tak boleh. Perlu diselesaikan hutang
Lebih dahulu, insya-Allah. Jadi itu merupakan beberapa perkara yang disebut tadi, selain daripada kaya gila lawan gila kaya, saya pun dah penuh apa benda ni. Ada juga. Bukan ada jugalah, mungkin ramai ya. Kata gila kaya, gila nak jadi kaya dah, gila nak jadi kaya. Kalau dia kaya, gila tak apa juga. Dia tak kacau kan. Dia punya ni kalau apa tu gila nak jadi kaya ni risau, susah dah. Macam tu. Jadi insyaAllah kita ada sekitar 10 minit lagi untuk bersiaran bersama dalam sesi bual bicara pada pagi ini dengan tajuk nak hutang ataupun nak pinjam. Para penonton masih ingat ya apa dia hutang, apa dia pinjam? Pinjam pada peringkat awal, berbagai-bagai bayangan indah yang ada. Apabila dah pinjam, dah sampai masa nak kena bayar, mulalah rasa teruk hutang nah, macam itu. Jadi dalam masa yang ada ini, saya ingin minta Cik Rizal lah, oleh kerana pertemuan kita ni singkat dan saya cuma highlight beberapa persoalan tadi. Adakah satu atau dua perkara yang mungkin kita kata kritikal, yang sangat-sangat kritikal, yang di luar persoalan saya tadi, yang perlu kita ambil kira sebelum kita pinjam ataupun hutang? Boleh saya tanya? InsyaAllah yang kritikal. Tadi mungkin tak sebut, sekarang ni ada apa-apa yang kritikal. Tadi di luar soalan, saya tak masuk dalam soalan saya. Silakan. Tadi soalan saya lah tentang sebelum kita buat pinjaman, kita tengok kesihatan kewangan. Kemudian nak pinjam itu apakah kaedah-kaedahnya? Kan? Jadi pada dalam perbincangan ini Cik Rizal jawab soalan saya lah. Di luar soalan saya itu, adakah perkara yang kritikal tapi masih belum disebut berkenaan dengan pinjam meminjam? Silakan. Terima kasih doktor ya. Ada beberapa tips lain lagi lah. Yang pertama sekali, kita kena ukur baju di badan sendiri. Selain kita tengok formula tadi 40% tadi kan, kita kena ukur baju di badan sendirilah. Maknanya mungkin saiz kita lain dengan orang lain. Orang lain mungkin gaji 5,000, dia boleh kereta besar, contoh rumah agak besar. Okey, mungkin sebab dia anak seorang. Tapi kalau kita anak 5 orang, anak 10 orang, contohnya kan, kita mungkin tak boleh pakai kereta seperti yang dia pakai. Sama 5,000 pendapatan, sama jumlah dia. Tetapi kehidupan kita, saiz kita, perbelanjaan kita berbeza dengan dia. Itu yang kritikal juga. Ya, rumah. Betul. Kita mungkin rumah yang kita ambil loan bank, orang tu rumah besar, mungkin dia duduk dengan keluarga dia kan. That's why dia mampu sebab dia boleh beli kereta besar sebab dia tak ada komitmen bayar rumah. Sama-sama pendapatan 5,000. Mungkin dia boleh bawa kereta agak mewah sikit ke pejabat. Kita mungkin, contohlah kita ambil kereta yang kita dah pakai tu kereta yang second hand. Tak apa, ya, tak kisah. Sebabnya perlukan kenderaan ini untuk bawa kita daripada A ke B untuk kita cari rezeki. Ya. Yang lain, kita perlu bezakan keperluan dengan kehendak. Keperluan manusia ni, kita kata makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tetapi kehendak ni tidak terbatas. Keperluan pun boleh jadi kehendak. Contohnya kita kata, keperluan kita makanan, pakaian, tempat tinggal. Katakanlah kita beli pakaian yang mahal, kan? Yang beratus-ratus ringgit, itu dah jadi kehendak, bukan keperluan. Keperluan kita pakaian, disebut pakaian. Tidak disebut berapa harga mahal ke kan? Sama juga dengan makanan. Disebut makanan adalah keperluan. Tapi kalau makan benda yang mahal di restoran mewah, itu kehendak. Keperluan asas boleh jadi kehendak walaupun jadi keperluan. Rumah disebut tempat tinggal. Tapi kalau kita ada rumah yang besar, tempat tinggal ni boleh jadi tempat kita menyewa ataupun rumah tinggalan pusaka ataupun rumah kita duduk rumah teres biasa kan. Tapi kalau kita beli yang rumah yang mahal harga dia contohnya, itu pun dah jadi kehendak. Contohnya anak ada 2 orang tapi bilik ada 10, contoh kita bagi kan. Itu ada dipanggil adalah kehendak. Jadi pastikan kita betul-betul tahu beza antara keperluan dengan kehendak. Okey. Itu baru satu tips kan? Mungkin kalau ada tips lain lagi boleh teruskan Cik. Saya nak minta kita share tentang Formula 4A ni lah ya, berkaitan dengan pertimbangan hutang ni. Ini cara kita nak selesaikan hutang kita ya. Kita nampak. Pertama sekali kita kena akui bahawasanya kalau kita ada masalah, ini masalah kita.
Ini bukan cobaan lah macam P. Ramlee cakap tu. Bukan cobaan. Kalau kita ada masalah hutang, kita kena akui ini bukan cobaan. Ini adalah realiti. Maknanya masalah diri sendiri. Kalau kita tak selesai, dia dah jadi virus hutang, dia boleh jadi kluster. Boleh jangkit kepada orang lain. Kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, rakan-rakan kita. Sebab masalah kita, mereka kena tanggung mungkin. Ya. Jadi kita kena lihat hutang ni dia boleh menyebabkan kita terbunuh. Macam virus COVID dia boleh menyebabkan orang mati. Virus hutang boleh menyebabkan kita terbunuh. Jadi kita kena ambil SOP kita tukar cara kita lihat masalah tadi. Contoh sebelum ni kita suka menyalahkan orang lain. Kita kadang-kadang kita berhutang, kita salah kenapa orang tu telefon kita, kan? Orang telefon kita kata, masalah ni sebab dia tak hantar statement kat saya. Kenapa bank contohnya tak hantar tak hubungi saya untuk bayar hutang? Kita jangan salahkan orang lain. Kita jangan salahkan faktor ekonomi. Jangan salahkan kerajaan. Kita hentikan salah orang lain. Kita kena buat satu anjakan paradigma. Kita lihat daripada daripada dalam keluar tadi. Kita lihat daripada luar ke dalam. Kita suluh diri kita. Kita yang buat orang kata kita buat satu pembetulan dalam hidup kita, ya. Yang kedua, kita buat analisa. Analisa ni kita kena bincanglah dengan pasangan. Dia ada beberapa konsep, doktor. Orang keluarga kita ni menguruskan duit. Konsep yang pertama macam mana ni? Konsep yang mana kita amalkan dalam keluarga? Kadang-kadang duit isteri dan duit suami, duit isteri. Itu yang pertama konsep. Maknanya duit isteri dan duit suami, duit isteri. Okey. Yang kedua, duit isteri dan duit suami. Yang tadi mungkin nombor satu, queen control lah. Yang kedua ni kita kata, kalau orang Kelantan kata, mumu aku lah. Ya? Maknanya tak campur. Ya? Yang ketiga, duit isteri, duit suami dan duit suami adalah duit isteri. Sharing is caring. Yang mana kita amalkan. Yang keempat, ini susah nak cari ni. Duit isteri, duit suami dan duit suami, duit suami. Susah nak cari yang ni, ya. Jadi, bila kita analisa ni, kita tengok berapa pendapatan kita, tengok slip gaji kita berapa dapat, berapa belanja, dan analisa hutang kita dan tengok ada lebihan ke tidak. Ini analisa. Ya, kita total tadi, ya, kita boleh lihat. Ini analisa lah, ya. Yang ketiga, kita ambil tindakan. Macam doktor cakap tadi lah, tindakan. Tindakan ni kita ada konsep 3C. Dia ada choice, dia ada chance dan dia ada change. Ya? Maksud dia, kehidupan kita ni, life is about a choice. If we choose the right choice, then we can make a change. We have a chance to make a change. Maksud dia, ya. Maksudnya if we choose the right choice, then we have a chance to make a change dalam hidup kita. Itu ambil tindakan. Kalau kita tak ambil, siapa lagi? Kalau kita tak buat, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila? Maknanya sama ada kita do or die. Ya? Dan yang ketiga, doktor, yang last kali ni lah, cari AKPK. Yang keempat tadi, 4A tadi. Cari AKPK. Carilah penasihat yang bagus. Tapi jangan pula cari punah sihat. Kalau dah punah ni, dia tak sihat dah. Dia akan jadi punah ranah. Ya? Jadi AKPK, badan yang independen, kita dilatih untuk memberi khidmat nasihat. Kita tidak ada kepentingan ke atas individu, ya. Iya, tidak ada charge untuk dapatkan perkhidmatan KPK. Ya, itu konsep 4A yang saya sebutkan tadi. Saya ulang balik. Akui, analisa, ambil tindakan. Yang keempat, AKPK. Ya. Terima kasih. Dan kalau boleh yang 4 tadi tu, kita terbalikkan. Ada masalah terus AKPK juga. Boleh ke? Terus dapat nasihat dulu. Kita pergi AKPK, dapat nasihat, baru kita ambil tindakan. Ya? InsyaAllah para penonton semua, kita sudah berada di akhir bual bicara kita pada pagi ini. InsyaAllah ada sekitar 1 minit saja lagi. Jadi, bagi saya, balik-balik kepada sikap kita, sikap kita. Yang tadilah kita akui secara terbuka, kita analisa, kita ubah sikap, dapat bantuan AKPK,
Kan? Kita bincang bersama dan kita ambil tindakan. Jangan tangguh, tangguh, dan overlap. Lepas tangguh, overlap. Kita sampai di penghujung jadi Cik Rizal dalam masa seminit lah insyaAllah. Sebagai rumusan lah yang ingin Cik Rizal sampaikan kepada para penonton. Silakan, 1 minit. Okey doktor, ini rumusan saya lah ya. Masalah kewangan ni bukan berpunca daripada berapa pendapatan ataupun gaji kita, tetapi bagaimana kita uruskan gaji kita. Ya, yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita pandai jaga ataupun urus keuangan kita, maknanya kita kena seimbang, kita kena jangan terlalu kedekut, jangan terlalu boros, ya. Kita keluarkan zakat, ya, baru berkat. Kita bayar hutang orang, hutang bank contohnya, pastikan rezeki kita halal, insya-Allah duit kita akan jaga kita, ya. Yang seterusnya, okey, saya ada beberapa lagi ni. Yang seterusnya, kalau kita pun tahu duit ni tak boleh bawa ke mati, tapi kalau tak ada duit rasa macam nak mati, ya. Saya nak akhiri ni dengan pantun, doktor, ya. Okey, buai laju-laju sampai pokok sena. Bila anda buntu, AKPK kan ada. Boleh, jangan berduka, ya. So boleh tengok dekat skrin tu, itu saja daripada saya, doktor, ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf banyak tolong jawab pantun. Tak pandai berpantun. InsyaAllah alhamdulillah semua pesanan daripada Cik Rizal tadi di masa-masa akan datang. Kita insyaAllah boleh Cik Rizal datang ke mini studio kami untuk sama berbincang dan berkongsi tips dengan para penonton kita. Jadi marilah kita sama-sama merenung sejenak atau mungkin lebih lama daripada sejenak, khususnya berkaitan dengan pengurusan kewangan keluarga dan peribadi kita. Tadi dikatakan bahawa masalah utama ialah kelemahan mengurus kewangan. Yang kos naik itu kita kena pandai-pandai lah. Itu di luar kawalan kita. Yang boleh kita jaga, kita jaga. Dan setarik dengan tadi pesanan Imam Ghazali kan. Jadi kita kena balik pada pesanan-pesanan daripada para ulama kita. Bagaimana untuk mengurus nafsu kita. Supaya nafsu kita boleh mengawal kita dan mengawal kewangan kita. Dan akhir sekali, belah kita sama ambil tindakan yang sesuai dalam konteks pengurusan kewangan sehingga apa-apa yang kita lakukan membawa barakah pada kita semua. Jadi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para kru yang ada di studio pada pagi ini membantu kami untuk bersiaran bersama dengan para penonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga KTV berikrar dan berjanji melengkapkan diri ilmu peribadi.